Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan sebenarnya dua cerita, tapi cerita yang pertama agak panjang. Kalau ceritanya terlalu panjang nanti Abang akan kerat. Jadi, kalau sempat Abang cerita dua, tapi kalau tak sempat Abang cerita hanyalah satu cerita. Dua-duanya menarik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi sebelum Abang mulakan cerita, Abang terdapat satu komen, dan komen tu Abang lupa daripada siapa. Cuma komen tu berbunyi, Bang Jo, terima kasih bercerita untuk kami. Kami tidak punya begitu banyak harta untuk menikmati kehidupan, tapi dengan cerita-cerita yang Abang Jo dapat, ia memberikan satu kegembiraan untuk kami sebagai salah satu hiburan bagi kami yang agak sukar untuk mendapatkan hiburan-hiburan lain yang lebih mahal. Dan bila Abang dapat komen tu, Abang rasa macam, ya Allah, sedih pun ada. Sebabnya Abang bercerita niatnya adalah untuk memberi sebagai hiburan, pada masa yang sama memberi pengajaran dan menjadi teman sewaktu orang buat kerja ataupun sewaktu orang tengah bersantai-santai. Tapi Abang sendiri tak sangka rupanya cerita Abang menjadi hiburan pada ramai orang. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Cerita kali ini disampaikan oleh Ikhwan, berlaku pada tahun 1991 dekat Gemas Negeri Sembilan. Ceritanya memang sangat unik sebab berkenaan dengan tandas. Ceritanya, pada waktu tu 1991, kebanyakan orang yang di kampung itu rumahnya semuanya tandas dekat luar. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada bau-bau yang tidak menyenangkan berkeliling di sekitar rumah. Dengan kata lain, kalau letak tandas dalam rumah, takut bau tu memang menusuk sampai ke ruang tamu. Disebabkan itu, pada waktu itu, kebanyakan daripada orang-orang Asia, tak kisahlah Cina, Melayu, India ataupun Sabah, Sarawak, Borneo, semua letakkan tandas, duduknya dekat belakang rumah dan agak jauh daripada rumah. Tapi yang menjadi masalahnya ialah kalau sakit perut tengah malam, nak pergi membuang, punyalah bercinta. Dan inilah adalah dia punya dasar kepada cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Disampaikan oleh Ikhwan, berlaku pada tahun 1991 dekat Gemas. Waktu tu, semua orang dekat kampung tu dah pun buat tandas dekat dalam rumah. Tapi hanya rumah Ikhwan aja yang tandasnya masih lagi ada dekat luar rumah, agak jauh daripada rumah. Bila diajukan kepada bapaknya, "Pak, tolonglah Pak buat tandas dalam rumah." Tujuannya kalau mak nak pergi buang, adik perempuan nak pergi buang, senanglah sikit. Itu yang dicakapkan oleh Ikhwan. Dia beritahu dekat bapak dia. Kenapa dia beritahu macam tu? Sebab dia selalu memang senang sakit perut bila tengah malam. Dan bila tengah malam dia nak buang air, selalunya dia akan kejut bapak dia ataupun abang dia untuk teman. Itu menjadi benda yang sangat bercinta. Sebab kebanyakan daripada malam, kata Ikhwan, bapak dia dengan abang dia memang tak akan teman. Pergilah kau membuang sorang-sorang. Jadi disebabkan tu, bila dekat sekolah, kawan-kawan bercerita, "Weh, tandas kita orang semua dah ada dekat dalam rumah. Engkau bila lagi?" Jadi disebabkan tu, Ikhwan bersemangatlah beritahu dengan bapak dia supaya buat tandas dekat dalam rumah. Tapi tak pasal-pasal dia kena smash balik dengan bapak dia. Sebab mana nak cari duit? Nak buat tandas bukanlah satu kos yang mudah. Agak mahal sebenarnya. Nak beli papan, nak beli mangkuk tandas, dan tandas yang ada dekat luar rumah tu memang masih lagi elok, boleh digunakan. Alah, kalau takut tu, itu perasaan normal. Itu punya bapak dia punya alasan. Bapak dia punya sebab kenapa tandas tu dekat luar, tak payahlah nak dibawa masuk ke dalam rumah. Ceritanya bermula pada hari itu, pada satu malam, tiba-tiba lebih kurang pukul 9 malam, kata Ikhwan, abang dia sakit. 9 malam, salah, 11 malam. Abang dia sakit perut.
Dan abang dia pun bergegas dah pergi keluar rumah, pergi ke tandas. Pada waktu tu pukul 11 malam, dekat kawasan kampung semuanya dah gelap, dah tak nampak batang hidung. Orang-orang kebanyakannya sudah masuk tidur. Budak-budak pula dah tak tengok TV. Walaupun dekat TV waktu tu masih lagi ada rancangan-rancangan TV sebelum pukul 12 malam, tetap juga orang tutup TV, nak kerja besok, nak pergi kebun, nak pergi sekolah. Dan time-time tu juga abang kepada Ikwan ni sakit perut nak pergi buang air. Jadi dia minta lah Ikwan temankan. Sebab takut kalau apa-apa berlaku. Tapi macam biasa, selalu abang tak pernah teman dia. Tapi kali ni, bila abang dia sakit perut, dia pun tak akan temankan. Jadi si abang ni tadi minta lah tolong ayah dia. Ayah tolonglah temankan abang. Tapi ayah dia kata, kau pergilah ajak Ikwan, adik kau. Aku nak dituruh teman, memang tidaklah, cakap. Pandai-pandailah kau buang air. Oh, abang dia marah lah. Abang dia cakap, habis ayah tu, bila ayah nak buang air, kita orang semua berdek kena teman. Tapi nak buat macam mana? Arahan daripada seorang ayah. Nak tak nak, kenalah teman juga kalau ayahnya minta. Jadi bila dah jadi macam tu, si abang ni tadi sakit hati. Terpaksalah dia pergi buang air seorang-seorang kat belakang rumah. Mak dia awalnya nak temankan. Kesian tengok anak sulung pergi membuang air kat tandas belakang. Tapi si anak pun adalah rasa timbang rasa juga. Tak akanlah nak suruh ajak mak temankan. Nampak macam tak molek sangat. Jadi si abang ni tadi pergilah buang air dengan keadaan macam ribut-ribut sikit, anginnya yang agak kuat. Si abang ni pun angkatlah baldi, pergilah ke belakang. Walaupun kat sana dah ada paip dipasang ke dalam tandas, tapi tetap juga kena bawa baldi. Sebab dekat dalam tu tandas tu tak ada baldi, cuma ada paip dan juga ada tali getah untuk buat cuci-cuci. Jadi bila sampai dekat dalam tandas tu, mula-mula perasaannya takut, tapi dah lama-lama dah rasa macam senanglah juga. Sebabnya sikit-sikit dengar ada orang melintas, bukanlah melintas, ada motor melintas. Jadi tak adalah takut sangat, hilanglah rasa takut. Walaupun keadaan pada waktu tu cukup gelap dan tandas dia terletak dekat belakang rumah. Di belakang tandas tak ada apa-apa, ada kebun. Kebun tu adalah kebun kepunyaan Pak Kasim. Kebun tu pula memang sebenarnya kebun mereka, tapi mereka sudah pun jual dengan Pak Kasim sebabkan ada masalah ekonomi lah juga macam tu. Tengah-tengah abang dia buang air, bayangkan tengah-tengah abang dia buang air, tiba-tiba ribut. Bukanlah ribut, angin yang kuat meniup ke arah tandas yang menyebabkan tandas tu sedikit bergoyang dan mengeluarkan bunyi yang iok-iok macam tu. Jadi daripada tak jadi seram, jadi semakin seram. Si abang ni tadi cubalah kontrol keadaan. Tiba-tiba dia dengar ada orang bersiul menggunakan lagu Oh Fatimah. Bagi siapa-siapa yang tak tahu, lagu Oh Fatimah dulu-dulu sangat popular, dinyanyikan oleh almarhum, abang lupa, Ramli. Dinyanyikan oleh Ramli. Bunyi orang bersiul. Waktu tu si abang ni ingat memang hanya ada seorang aja yang akan bersiul menggunakan lagu Ramli yang memang terkenal dekat kampung tu, iaitu Pak Kasim, tuan tanah tempat diorang bina tandas tu, yang asalnya tanah diorang, cuma dah tukar nama lah kan. Jadi dia diam je lah, tak adalah rasa takut sangat sebab Pak Kasim bersiul-siul. Memang selalunya Pak Kasim akan merayau-rayau dekat kawasan kebun pada waktu malam, terutama pada musim durian jatuh. Itu adalah memang cara Pak Kasim untuk cari durian tengah malam. Tapi pada waktu tu bukanlah musim durian. Dalam hati dah rasa takut, tapi fikir-fikir, ini Pak Kasim aja yang bersiul-siul. Jadi si abang dipanggil lah, Pak Kasim tu, Pak Kasim ke? Tak ada siapa nyahut. Tapi bunyi siulan tu tak berhenti, tetap juga berjalan. Si abang ni tadi dah rasa ragu-ragu. Biar betul. Ini betul ke Pak Kasim? Dia tanya lagi, Pak Kasim ke tu yang bersiul-siul tu? Saya dah ketakutan ni setengah buang air ni. Pak Kasim jangan main-main, kata. Tapi tetap juga tak ada sahutan. Bunyi bersiul tu tetap juga sama. Lagu Ramli. Lagu apa tadi? Oh Fatimah. Apa macam tu lah. Jadi dia diam. 3 kali dah panggil, tetap juga tak ada sahutan, tetap juga bersiul tu tak berhenti. Si abang ni tadi yang ada yang tak kena.
Ini sama ada Pak Kasim ataupun jelmaan Pak Kasim. Walaupun Pak Kasim tu tak ada bela-bela, tapi iyalah takut jugalah tengok-tengok ada bersiul-siul macam tu. Jadi abang dia duduk dekat dalam tandas diam aja. Angin kat luar memang kuat lah. Memang kuat bertiup. Agak goyang-goyang juga tandas yang ada dekat dinding tandas pada waktu tu. Jadi abang dia diam dengan harapan cepatlah apa-apa yang nak diselesaikan, apa-apa yang dalam perut tu keluar-keluarlah. Dia tak boleh nak berhenti setengah jalan, takut nanti kalau berhenti setengah jalan balik ke rumah dah sakit perut balik, kena datang balik. Jadi dia diam je lah, nikmati bunyi siulan yang ada, yang dia dengar pada waktu tu. Dan bunyi siulan tu berlega-lega di kawasan belakang tandas, tak jauh daripada tempat tak jauh daripada tandas tu, taklah terlalu dekat, dia kata. Jadi dia pun dengar je lah sambil nikmati dengan angin yang kuat, diam je lah, tak nak tanya-tanya lagi. Tiba-tiba bunyi siulan tu betul-betul ada dekat depan pintu tandas. Memang kuat. Jadi pada waktu ni abang dia dah rasa takut. Sekali lagi abang dia cakap, Pak Kasim, tolonglah Pak Kasim, saya ni bukan orang yang berani, tapi kalau betul tu Pak Kasim, tolonglah berhenti daripada bersiul tu, saya dah rasa tak sedap hati, tolonglah ya Pak Kasim. Tetap juga bunyi siulan tu makin kuat ada dekat depan pintu tandas. Waktu tu abang dia dah rasa tak sedap hati dah. Cepat-cepat abang dia cuci apa yang patut. Selesaikan cuci apa yang patut. Tiba-tiba tandas tu bergoyang. Kalau kita duduk dalam tandas dengan tandas dindingnya bergoyang, tak ke huru-hara kita jadinya. Abang dia tak sempat cuci habis-habis, melompat keluar daripada tandas, merempuh pintu tandas dan berlari masuk ke dalam rumah. Dia tak hiraulah apa bersiul ke apa ke, yang penting selamatkan diri. Mula-mula dalam waktu bergoyang tu, dia ingatkan punca bergoyang tu adalah disebabkan angin. Tapi kalau angin tu terlalu kuat pun tak akan mungkin dinding tandas tu toilet tandas tu bergoyang macam tu punya teruk. Jadi ni bukan main-main, dia berlari keluar terus sampai ke rumah. Bila masuk rumah bertegong, pintu dia tutup. Lah bila dah tutup pintu macam tu, satu rumah lah huru-hara. Bertanyalah kenapalah dengan abang dia tiba-tiba, mana baldi, kenapa muka pucat lesi. Jadi abang dia ceritalah, tadi waktu dia buang air, tandas dia bergoyang, atau ada dengar Pak Kasim bersiul guna lagu Fatimah, Fatimah mengeliling-keliling tandas. Jadi abang pak dia kata, kau ni banyak sangat tengok drama blockbuster. Itu pasal aku terfikir yang bukan-bukan. Mana ada Pak Kasim nak bersiul-siul, dia kata. Pak Kasim kalau bersiul pun siang, lagi pun Pak Kasim tu bukan sihat sangat. Tu ada dekat rumah tu, duk terlantar tu. Petang tadi abah pergi tengok keadaan dia macam dah tak larat nak bangun, demam teruk sangat. Dia kata, oh rupanya Pak Kasim demam. Jadi siapa pula yang bersiul pada waktu tu? Dah ini semua ketakutan. Ikuan yang dengar cerita pada waktu tu dah mula rasa tak sedap hati, sebab memang tiap malam menjadi rutin. Pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, Ikuan akan sakit perut, dia akan kena pergi tandas. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah dia sakit perut pada malam tu, sebab dia tak nak peristiwa yang sama dialami oleh dia. Cukuplah abang dia seorang yang kena. Itu disebabkan dosa-dosa tak nak teman adik pergi buang air. Selepas abang dia masuk rumah dan keadaan pun semakin reda, mereka semua pun masuk tidur. Termasuklah abang, Ikuan, si bapa, si adik perempuan dan juga si emak. Tidurlah diorang tengah malam. Sampai lebih kurang pukul 1.30. Macam biasa Ikuan kata, pada time-time tu lah dia sakit perut. Memulas-mulas, dia dah cuba untuk elak makan sambal. Itu adalah punca kenapa dia sakit perut. Mak dia akan buat sambal belacan dan sambal dia memang sangat pedas, menggunakan cili padi yang super kau punya. Jadi malam tu dia sakit perut pukul 1.30. Allah, dia kata dah buat macam mana nak kejutkan abang. Abang mesti tak nak temankan dia. Tadi abang dah kena dengki, dah kena kacau, tandas bergoyang. Ini kali kedua kalau nak kejutkan abang, takkanlah abang nak teman dia sampai masuk dalam tandas. Sah-sahlah abang dia kena duduk luar tandas. Kalau abang dia duduk luar tandas, lagilah abang dia tak nak. Jadi nak kejut abang ke tidak? Nak kejut abang ke tidak? Tak apalah, kejutlah abang. Mana tahu abang tiba-tiba bermurah hati nak teman. Bila dia kejutkan abang, abang pun baru bergerak sikit. Dia tanyalah, nak kau kenapa Ikuan? Boleh tak bang, teman bang? Muka dah memang merayu habislah. Bolehlah bang teman bang, aku sakit perut bang, dia kata.
engkau tadi tak nak teman aku kan? Sampai aku kena kacau dengan Pak Kasim, entah mana-mana datang tu. Lepas tu tandas bergoyang-goyang pula, kau tak nak teman aku kan? Sekarang kau terimalah balasannya. Tadi kau pandai mengata aku. Aduh, Ikuan kata pada waktu tu dia rasa macam insaf. Kalau dia dah tahu benda ni akan jadi pada malam ni, nak tadi dia akan teman abang dia sebagai membalas budi. Abang dia akan teman dia. Tapi kali ni abang dia dah tak nak teman dia sebab tadi dia tak teman abang dia. Aduh, takkan nak buang dalam bilik. Dia cakap dengan abang dia, buang boleh tak abang? Dekat sudut tu aku letak surat khabar, aku buang aja kat sini. Abang dia, kau try buat. Kalau kau buat, engkau aku lempar keluar daripada bilik ini. Tak pasal-pasal kita bergaduh malam ni. Kau pergi suruh ayah temankan. Ayah nampak macam berani sangat. Oh, dia pun bila dengar macam tu, cepat-cepatlah dia pergi bilik ayah dia. Ketuklah. Ya, buka ya, orang sakit perut ni boleh tak temankan bilik air? Sakit perut ni, nak pergi tandas. Dan tiba-tiba, habis dia ketuk-ketuk komen kuat, dia bergedang. Yang buka pintu adalah mak dia. Mak dia bawa terkerut-kerut lah muka. Ikuan kenapa? Dia kata, Ikuan sakit perut mak ni, boleh tak suruh ayah temankan? Ayah tak ada, dia pergi rumah Pak Kasim. Tadi ada Abang Lan datang. Abang Lan beritahu Pak Kasim meninggal. Okey. Tadi abang dia dah kena dengki. Tandas bergoyang, bunyi orang bersiul. Ini peristiwa kedua pula. Pak Kasim meninggal. Yang tadi bersiul tu Pak Kasim kan? Ni Pak Kasim meninggal. Dah macam mana pula? Alamak, dia kata, habis ayah mana? Ayah pergi rumah Pak Kasim, tengok apa-apa yang arwah Pak Kasim, tengok apa-apa yang perlu dibantu. Dah dengar macam tu, siapalah nak teman dia buang air? Sah-sahlah dia kena pergi sendiri. Takkan nak suruh mak dia temankan. Hajat di hati macam nak suruh mak temankan mak, tapi sebagai anak lelaki nak paksa mak macam tu, ya Allah, jauh malu. Dia kata lebih baik dia pergi seorang-seorang. Tak apalah, kena dengki pun kena dengkilah. Dia selawatlah Nabi banyak-banyak, dia bacalah apa yang patut, melangkahlah dengan penuh keberanian ngala ke tandas. Bila sampai dekat tandas tu, dah takut dan dia kata, tolonglah ya Allah Tuhanku, janganlah jadi apa-apa. Dia masuklah dalam tandas. Okeylah, relaxlah dia, buang air dalam tandas. Okey, tengah-tengah buang air tu, tiba-tiba angin bertiup. Waktu angin bertiup ni, baru dia teringat Pak Kasim dah meninggal. Tandas diorang ni terletak di tanah Pak Kasim. Walaupun tanah dia, tapi dia tukar nama. Di tanah Pak Kasim. Pak Kasim dah meninggal. Sekarang bunyi angin bertiup. Ya Allah, ya Tuhanku, rasa macam nak berselawat Nabi je dalam tandas tu. Tapi memang kalau berselawat Nabi dalam tandas, memang kena panah peti ke, dia kata tu. Rasa macam tak sedap hati dah kalau Allah marah lah, dia kata berselawat dekat dalam tandas kan. Jadi bertahanlah apa yang boleh. Dia gunakan segala kekuatan dan keberanian yang ada. Buanglah cepat-cepat apa yang patut supaya dia cepat-cepat balik ke dalam rumah. Itu je lah dia doa yang dia boleh buat. Jadi tiba-tiba angin bertiup kencang. Keadaan tandas dah mula bergoyang-goyang. Tadi tak ada angin pula. Dia kata ini pula dah ada angin. Ya Allah Tuhanku, dia dah terbayang macam-macam lah. Tolonglah jangan ada orang bersiul dekat dalam keliling tandas yang macam abang dia kena. Dia takut kalau ada orang bersiul lagi. Dah sasarlah yang bersiul tu Pak Kasim. Pak Kasim pula dah meninggal. Ya Allah Tuhanku, dia kata tolonglah ya Allah. Dalam tandas duduk berdoa-doa. Tapi angin hanya bertiup. Bunyi siulan tu tak ada. Lega juga. Hampir-hampir dia dah nak siap dah. Dia dah nak siap untuk beristinjak lepas tu. Mencuci-cuci apa yang patut. Dah hujung-hujung tu, sebelum dia mencuci, tiba-tiba dia dengar ada orang berjalan mengelilingi tandas. Waktu tu dia rasa macam dia nak terbuang air ekstra. Dia dah cukup ketakutan. Dia dah terbayang dah yang keliling tu adalah Pak Kasim. Dah sebab abang dia tadi dah kena kan. Dengar memang tapak kaki orang berjalan mengelilingi tandas. Waktu tu dia dah kira berapa kali orang tu mengelilingi. Dah termasuk ni 5 kali orang tu dah keliling tandas dia. Aduh, dengan tandas, dengan bunyi angin yang kuat, orang berkeliling. Memang bunyi tapak kasutnya. Ya Allah Tuhanku, dia kata dia tak tahu macam mana nak cakap. Takkan nak panggil Pak Kasim ke tu? Memang taklah. Sebab Pak Kasim dah terbaring, dah jadi jenazah lah. Memang bukan Pak Kasim. Tolonglah jangan ada yang siulan-siulan. Tolonglah, dia kata. Dan habis dia buang air, dia cebok, baru dia nak keluar daripada tandas. Tiba-tiba dia dengar ada orang ketuk pintu tandas. Astaghfirullahalazim. Kalau abang memang tak tahulah abang nak cakap apa. Kalau abang lebih rela duduk dalam tandas tu sampai subuh.
Kalau boleh bertahan lah. Tiba-tiba ada orang ketuk tandas. Mula-mula ketuknya perlahan. Makin lama ketuknya makin kuat. Makin lama ketuknya seakan-akan menggendang pintu tandas. Waktu tu Ikhwan cakap dia tetap tak buka. Cukuplah apa yang terjadi, dia tetap tak akan buka dan dia biarkan ketukan tu kuat. Dia tak tahulah siapa yang mengetuk, sama ada Pak Kasim atau bukan Pak Kasim, tapi dia tak akan buka. Ketukan tu makin kuat dan bergendang dekat dalam tandas tu. Dia diam aja. Pada waktu tu dia dah habis istinja dah. Dia dah habis cuci yang apa yang patut. Sama ada dia nak keluar atau tidak. Nak keluar atau tidak. Dia bertahan. Selang 10 minit selepas gendangan tu kuat betul-betul bertalu-talu depan pintu bilik air, pintu tandas, dan akhirnya bunyi ketukan tu hilang. Tapi Ikhwan tak segera keluar daripada tandas. Dia diamkan diri dulu. Nak pastikan betul-betul tak ada apa-apa yang berada di depan tandas. Tiba-tiba dia dengar bunyi tapak kaki mengelilingi tandas dan tapak kaki itu menjauhi tandas. Memang dia betul-betul dengar, sebab waktu malam kita punya telinga memang sangat sensitif. Lebih-lebih lagi kalau kita dalam keadaan ketakutan. Jadi dia dengarlah tapak kaki tu menjauhi tandas. Bila dah cukup jauh je daripada tandas bunyi tapak kaki tu, memang dia tak tunggu lama. Dia buka pintu, baru nak start lari. Dekat depan pintu ada Pak Kasim. Macam mana? Kalau kita jadi dia, kalau kita jadi Ikhwan pengsan. Bila dia nampak Pak Kasim depan pintu, dia kata dia dah tak boleh tahan lagi. Degupan jantung dia rasa macam nak terkeluar daripada dada dia. Bila dia nampak Pak Kasim, tiba-tiba dia hilang ingatan dengan pintu yang terbuka luas. Jadi dia tak ingat apa-apa. Entah macam mana, tiba-tiba dia buka mata, dia dah ada dalam rumah. Ada abang, ada mak dan juga adik perempuan dia. Jadi dia tanya, dia apa jadi dengan dia sebenarnya? Abang dia cakap, engkau pengsan dekat tandas, dengar orang menjerit, lepas tu dengar bunyi kurang. Jadi abang dengan mak pun bergegas ke tandas, tengok engkau dah terbaring depan pintu tandas, kita orang bawa masuk ke dalam rumah. Jadi bila dah macam tu, baiklah dia dah cuci siap-siap, kalau tidak malulah kan. Jadi bila dah macam tu, baru dia ingat balik. Dia ceritalah dengan abang, dengan mak dia apa yang berlaku. Mak dia mengucap panjang, takkanlah Pak Kasim, sebab tak pernah dengar pun Pak Kasim ni ada bela-bela. Takkanlah Pak Kasim punya jelmaan tiba-tiba muncul. Jadi si abang ni cakap, tak semestinya mak orang tu ada belaan ke tidak. Setiap orang kan ada korin. Mungkin korin dia rasa tak tenang, itu yang dia muncul dekat depan pintu tandas kita. Tak kenapa dia muncul, kita pun tak tahu. Dia kata tadi dia pun dengar Pak Kasim bersiul-siul. Rupanya pada waktu tu Pak Kasim dah meninggal. Oh, dengar macam tu, tengah rancak-rancak berborak tu, tiba-tiba pintu rumah dia kena ketuk. Dah semua orang, 4 5 orang terkejut. Dah bila macam tu, mak dia cepat-cepat pergi tengok siapa kat pintu. Rupanya bapak dia. Jadi bapak dia buka pintu. Bapak dia kata, jangan pergi tandas malam ni. Jadi bapak anak-anak dengan isteri dia tanya, kenapa tak pergi tandas? Dia kata, Pak Kasim meninggal. Okey, betul lah, memang semua orang dah tahu Pak Kasim meninggal. Jadi bapak dia cakap, sebenarnya apa yang berlaku dekat rumah Pak Kasim adalah sewaktu Pak Kasim dibaringkan, ada di antara orang kampung yang jaga jenazah Pak Kasim perasan tangan Pak Kasim bergerak. Jadi disebabkan tu selalunya benda-benda yang bergerak ni ada kaitan dengan alam sebelah. Ketua kampung tanya dengan anak-anak Pak Kasim, bila dah habis longkar sejarah Pak Kasim, barulah semua tahu Pak Kasim memang ada kadam. Jadi sebelum meninggal katanya Pak Kasim nak turunkan kadam tu pada anak-anak dia. Tapi seorang pun anak-anak dia tak nak, sebab tahu benda tu kurafat. Jadi disebabkan tu si ayah ni tadi bergegas balik ke rumah nak warning anak-anak dan bini, bagi amaran supaya jangan keluar ke tandas semalam ini. Tunggu kalau rasa sakit perut sangat, buang air je lah dekat dalam bilik air. Bilik air memang ada dalam rumah. Buang air je dalam bilik air, jirus je lah air. Air tu akan berarus dah pergi ke longkang. Jangan pergi ke tandas. Tapi semuanya dah terlambat. Ikhwan dah pergi dulu. Jadi Ikhwan cerita dengan bapak dia apa yang dia nampak. Jadi bila dengar macam tu, bapak dia kata memang betul lah Pak Kasim ni ada belaan. Tapi selama ni kita semua tak perasan. Nampak macam Pak Kasim rajin pergi masjid, tapi rupa-rupanya dia membela
warisan daripada keturunan dia, dan dia selalu bagi makan. Nak kata bela pun tidak jugalah, tapi lepas-lepas Pak Kasim tu tak ada siapa lagi yang nak ambil ilmu tu. Di tahun 1991, memang waktu tu masih lagi ramai orang-orang kita yang mengamalkan kurafat-kurafat macam ni, dan kesedaran tentang agama pada waktu tu sudah pun meningkat. Orang dah mula pakai tudung, orang dah mula pergi ke ada sekolah-sekolah agama yang dibentuk oleh kerajaan-kerajaan negeri. Jadi orang dah ada kesedaran, saka-saka ni bukan boleh dibawa main. Kalau ada nak diwariskan, memang kalau boleh tolak, sebabnya kesannya nanti susah nak jawab soal kubur nanti. Okey, kita sambung cerita ke mukadimah sikit. Jadi bila esok paginya jenazah Pak Kasim dikebumikan macam biasa, tak ada apa-apa masalah. Cumanya di antara anak-anak tetap juga tak ada seorang pun yang ambil ilmu Pak Kasim. Macam mana ilmu Pak Kasim? Mengikut katanya, kalau ilmu tu tak diwariskan, benda tu akan mengaruk, akan bergentayangan ke mana-mana di sekitar kampung. Okey. Jadi pada malamnya selepas Pak Kasim dikebumikan, akan diadakan kenduri arwah. Itu memang selalu orang-orang lama selalu buatkan. Orang sekarang ikut-ikut selalunya pergi kenduri dekat masjid kat surau je, minta pihak surau bacakan apa-apa yang patut. Tapi dulu-dulu buat kenduri arwah dekat rumah untuk mendoakan si mati. Jadi malam tu buat kenduri arwah. Yang pergi, Ikwan pergi, abang dia pergi, mak dia pergi. Ayah dia memang jadi orang utama lah, sebab tak berapa jauh sangat. Lagipun hubungan ayah dia dengan Pak Kasim tu boleh kata rapat juga, sebab itu dia jualkan tanah pada Pak Kasim. Jadi makanlah diorang pada malam tu lauk-lauk yang dah dimasak, iaitu ayam masak merah. Kena pula ayam masak merah pedas. Ikwan bila dia dah rasa pedas, dia tak nak makan, sebab malam nanti dia takut dia pula yang terbuang air. Jadi bila dia tak makan, abang dia tengok dia tak makan, jadi abang dia pun tak makan. Bila abang dia tak makan, adik perempuan memang tak makan sebab kecil lagi. Mak dia memang tak suka pedas. Jadi daripada jauh, Ikwan dengan abang dia tengok bapak dia melahap ayam masak merah tu, betul-betul kau punya. Memang akan sakit perut malam ni kalau tak kena dengan gayanya. Jadi habis-habis kenduri, mereka semua balik ke rumah. Macam biasalah, dah siap-siap nak tidur. Tengah-tengah Ikwan tidur, lebih kurang pukul 2:30 pagi, tiba-tiba badan dia digerakkan. Sekali dia buka mata, bapak dia. Lepas tu dia tengok abang dia pun dah kena bangunkan oleh ayah dia. Dengan kata lain, dah sampai dah utusannya. Ayah kejut semua anak-anak, minta anak-anak teman dia pergi tandas. Pandai kan? Ayah ni macam ni. Sorry pakcik. Kalau pakcik dengar cerita ni, sorry sangat. Bukan nak kutuk, tapi saya pun sama macam pakcik satu kapal juga. Okey, sambung. Jadi bila anak-anak semua dikerahkan untuk pergi tandas, termasuk isteri dan anak perempuan. 5 orang. Semualah satu ahli keluarga pergi teman bapak dia pergi tandas kat belakang. Bapak dia pula jenis yang memang membuang air lama. Jadi dekat depan pintu tandas tu ada bini dia, anak-anak perempuan dia, ada Ikwan dengan abang dia. Duduklah berkumpul anak beranak tu depan pintu tandas. Nak pergi jauh-jauh daripada tandas, takut pula. Rasa seram pula kan. Nak masuk dalam rumah memang ditegahlah, kesian pula nanti tinggalkan ayah dekat dalam tandas. Dan pada waktu tu ayah dia pun untuk menghilangkan rasa nervous, sambil-sambil buang nak tunggu benda tu betul-betul habis, ayah dia pergilah menyanyi-nyanyi 2:30 pagi dalam tandas, menyanyi-nyanyi. Bukan lagi seronok, lagi menakutkan. Jadi si emak ni tadi beritahu, bang tolonglah bang jangan menyanyi bang, tengah malam kita tengah hutan ni tau, awak pula dalam tandas, kita orang ni tak selamat dekat luar, tak payah nyanyi. Jadi tak peduli dia. Dia teruslah nyanyi. Walaupun bininya larang, anaknya larang, dia terus ngongak-ngongak dia nyanyi dalam tandas. Tiba-tiba, sekali lagi berlaku bukan bunyi, angin kuat. Tak semena-mena lah dia kata, angin kuat dah tiba-tiba. Bila dah angin kuat, si Ikwan dengan abang dia dah mula dah rasa tak sedap hati, mulalah mengimpit satu sama lain. Dan si emak ni tadi pun dah mula ketakutan bila tengok dua anak lelaki dia dah macam lain macam aja. Jadi si emak dia beritahu, jangan takut-takut lah, ni angin aja, tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba yang ayah dia dekat dalam tandas tu, daripada suaranya volume nombor 1, dihangkatnya volume sampai nombor 5. Dari lagu
katakanlah lagu Oh Fatimah tu memang kuat lagi. Oh Fatimah, okay. Macam berkasidah dekat dalam tandas. Waktu tu anak-anak beranak ni dah ketakutan dengan suara ayah menjerit, dengan bunyi angin yang kuat. Angin semakin lama semakin kuat dengan ayah yang menjerit. Dia orang dah tak huru-hara dekat dalam dekat depan pintu bilik air ni, pintu tandas ni tadi. Tiba-tiba dia dengar ada tapak kaki dekat belakang tandas. Macam ada orang berjalan mendekati tandas. Sebabnya bunyi tapak kaki tu berjalan dalam keadaan menghentak. Duk, duk, duk macam tu. Jadi mula-mula si abang ni ingat dia je yang perasan. Dia pandang muka Ikwan. Ikwan kata dia pun dengar. Mak dia pun dengar. Yang si adik perempuan dah macam nak nangis dah. Dah memang ketakutan habis. Jadi mereka 5 beranak daripada tadi mencangkung depan pintu bilik air. Mereka mula berdiri. Apa pun terjadi, mereka akan lari. Jadi diorang pun berkumpul betul-betul dekat depan pintu tandas dan diam mendengar bunyi tapak kaki tu menghala ke mana. Tiba-tiba tapak kaki tu berhenti betul-betul dekat belakang tandas. Waktu ni si ayah masih lagi tengah menyanyi dengan sekuat-kuat alam. Selepas tapak kaki tu berhenti dekat belakang tandas, mak, abang, Ikwan dan adik perempuan pun menjengah ke belakang tandas. Kod-kod lah yang tapak kaki itu sebenarnya berasal daripada orang lain, bukan Pak Kasim. Mereka memang tak harapkan yang tapak kaki itu Mak Kasim. Pak Kasim. Jadi anak beranak ni pun jengahlah ke belakang tandas. Memang itulah yang sepatutnya diorang tak patut buat sebenarnya. Bila mereka jengah ke belakang tandas, mereka nampak Pak Kasim sedang berdiri, tapi muka Pak Kasim dipandang ke belakang. Yang mereka nampak adalah belakang Pak Kasim. Cukuplah. Itu memang cukup. Jadi bila dah nampak macam tu, orang yang pertama lari memanglah Ikwan. Selepas tu abang dengan mak dia lari. Abang dokong adik perempuan, pegang tangan mak, lari sama-sama. Waktu tu si ayah masih lagi menyanyi-nyanyi dekat dalam tandas, menikmati momen-momen penting. Dia tak tahu bini dengan anak dia dah keluar daripada dah pergi daripada situ sebab nampak sesuatu. Bila dia orang dah masuk rumah, masih lagi dia dengar si ayah ni menjerit-jerit nyanyi lagu-lagu lama. Nak beritahu, takut. Jadi biar je lah ayah dia menjerit-jerit tu. Tiba-tiba daripada ayah dia menyanyi-nyanyi, bertukar jadi ayah dia menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dengar bunyi pintu tandas macam kena terajang. Lepas tu dengar orang berlari dan akhirnya ayah dia sampai masuk dalam rumah. Ayah dia tak sempat nak cebok. Dah ayah dia pula yang berlari masuk dalam rumah. Pintu rumah ditutup. Lepas tu ayah dia mencecet-cecet pergi bilik air, cuci apa yang patut. Dah habis-habis cuci, dia orang pun tanyalah apa sebenarnya yang berlaku. Sewaktu ayah dia buang, ayah kata, korang sampai hati ya tinggalkan ayah. Ayah dah ketakutan tak? Ayah ingat korang adanya duduk dekat depan pintu tandas ni. Jadi si mak dengan abang dengan Ikwan dia tanya apa yang berlaku. Tengah-tengah aku menyanyi, tiba-tiba suara Pak Kasim cakap, udahlah tu, tak payahlah nyanyi. Dia cakap macam tu. Abang dengar benda tu, memang abang tahu tu suara Pak Kasim. Abang terus keluar. Bila abang keluar daripada tandas, memang tak nampak apa. Tapi dengar bunyi Pak Kasim gelak. Abang tak nampak. Terus melari masuk dalam rumah. Jadi diorang pun tutup pintu. Malam tu lepas abang dia cuci, terus tidur. Tak jadi nak buat apa-apa dan memang tak payah nak borak-borak lagi. Bila besok paginya, rupanya bila ayah dia berkumpul dengan kawan-kawan dia lain dekat kita panggil warung dekat warung, rupanya malam tu bukan diorang aja, ramai yang kena dengki. Ada yang kena dengki waktu tengah tidur tiba-tiba nampak Pak Kasim melintas, tapi diorang sekeluarga kena kacau disebabkan oleh tandas yang terletak jauh daripada rumah. Dan kenangan Pak Kasim tu yang menyebabkan akhirnya si ayah korek mana-mana duit bina tandas dekat dalam rumah.
Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita ni menjadi hiburan dan iktibar untuk semua. Walaupun abang ada dapat beberapa komen yang mengatakan abang bercerita, cerita abang patut ditapis bang, dia kata. Tapislah cerita abang. Cerita abang selalunya ada je selit-selit cerita yang tak menarik. Tapi nak buat macam mana kan, itu hajat daripada ramai orang. Abang akan tapis kalau ceritanya berkaitan dengan perbalahan kaum, tentang memburukkan agama-agama, abang akan tapislah. Tapi selagi itu abang akan cuba sampaikan setiap pengalaman yang ada. Moga-moga menjadi iktibar dan hiburan kita semua. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang akan sampaikan macam biasa beberapa ucapan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Ikin Zulisha. Dia nak ucapkan hari jadi buat anak ni yang bernama Ifa Farisha, yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 10 genap umur 15 tahun. Jadi dia ucapkan selamat hari jadi buat Ifa. Semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan masa depan yang cemerlang. Dia kata bonda sangat menyayangi Ifa dan semoga menjadi insan yang cemerlang. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang suami dengan nickname, dia punya nama pena dia adalah Zero Nos. Dia kata bukanlah hari jadi, tapi dia nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat isterinya yang bernama Shasha Saidatul Adlin. Shasha Saidatul Adlin, terima kasih menjadi isteri yang baik. Semoga perkahwinan ini kekal hingga ke syurga. Dan dia minta doa daripada semua penonton supaya mereka berdua cepatlah dikurniakan bayi, baby. InsyaAllah abang pun doakan semoga perkahwinan ini akan kekal bahagia hingga ke syurga dan cepat-cepatlah kalian berdua menimang anak. Amin ya rabbal alamin. Abang nak cakap apa ya? Usaha. Bukan, kita sama-sama berdoa, berusaha berdoa, insya-Allah Allah akan kabulkan. Ucapan hari jadi yang ketiga abang tujukan buat Hajah Rohana Amaruddin. Jadi daripada pihak JSPL ucapkan selamat hari jadi buat Hajah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 10 genap umur 66 tahun. Wah, makcik, semoga panjang umur makcik, kena sentiasa ceria supaya makcik terus sihat. InsyaAllah, saya yakin makcik adalah orang yang sangat ceria. Ucapan yang seterusnya dari pihak JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Nurul Hidayat Mat Isa. Hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 10. Jadi daripada abang ucapkan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan yang seterusnya, hari jadi datangnya daripada seseorang yang bernama Muhammad Roy. Dia kata dia nak ucapkan hari jadi buat bondanya yang bernama Noraini Omar, yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 10 genap umur 55 tahun. Jadi dia kata selamat hari jadi buat bonda. Semoga Allah sentiasa merahmati dengan memberikan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah dengan dipermudahkan segala urusannya. Dan ucapan hari jadi yang terakhir datangnya daripada seorang uncle. Dia nak ucapkan hari jadi buat anak buahnya, iaitu uncle-nya bernama Zakri Zakaria. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak buah yang bernama Muhammad Adham Fatih Ahmad Faizal. Hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 10 dengan ucapan selamat hari jadi buat anak buah tersayang. Semoga Allah sentiasa bersamamu dan memberikan kehidupan yang cemerlang di masa akan datang. Terima kasih yang mendengarkan cerita kali ini, yang menyampaikan cerita iaitu Ikhwan, dan juga yang memberikan ucapan-ucapan yang abang sampaikan ini. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.